Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menjalani ibadah puasa diucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia yang bersama kami sama ada di YouTube Jom Channel ataupun di Jom Channel FB Live atau mungkin anda bersama kami di siaran tertunda di portal jomchannel.net pada hari ini. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman siaran anda untuk info-info terkini. Dan hari ini seperti dijanjikan, Alhamdulillah kita bersiaran seperti yang dijanjikan tepat jam 4 petang pada hari ini. Kami sangat-sangat mengharapkan respon daripada anda untuk tajuk yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Persoalan seperti biasa, komen dan sebagainya kami harapkan daripada anda untuk kita berdiskusi bersama dengan panel kita yang tidak asing lagi tentunya peguam kanan Tuan Hanif Katri yang kini berada di pejabat beliau. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam Zawazi. Apa khabar? Alhamdulillah saya sihat Tuan Hanif. Tuan Hanif sihat ya? Bolehlah. Alhamdulillah. Saya tengok Zawazi. Puasa bagaimana? Puasa bagaimana? Okey, setakat ni masih berterusan. Saya tengok saudara Zawazi ni bulan puasa ni nampak lebih segar. Lebih segar, Alhamdulillah. Nampak lebih segar. Alhamdulillah, mungkin dia sudah kembali sihat. Alhamdulillah. Tuan Hanif, nampaknya apabila di bulan puasa tiada botol kok ya, botol kok diharamkan sepanjang bulan puasa di meja ya, sepanjang kita bersara secara live bergurau saja Tuan Hanif. Baik Tuan Hanif, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hari ini untuk kita bersama dalam masa 45 minit untuk kita live bersama dengan para penonton di luar sana. Untuk topik kita pada hari ini dalam rancangan antara politik dan undang-undang, di mana kita akan berbicara tentang kontroversi kartel dalam PDRM, tanggungjawab kerajaan untuk menyelesaikan. Itu yang akan kita bincangkan bersama pada petang ini. Baik, Tuan Hanif, kalau kita lihat bersama, ingin saya berkongsikan dengan para penonton di luar sana tentang ianya bermula apabila tindakan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badul mendedahkan kewujudan kartel dalam pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM yang didakwa bagi menjatuhkan pegawai atasan serta menguasai jawatan penting perlu disokong oleh semua pihak sebenarnya dalam sama ada di peringkat pimpinan negara ataupun rakyat jelata. Malah usaha ini sebenarnya perlu mendapat sokongan daripada semua pucuk pimpinan PDRM juga sama ada pegawai atasan maupun anggota bawahan bermula di peringkat Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK ataupun juga Ibu Pejabat Polis Daerah IPD. Dengan ini sahaja sebenarnya penyelesaian yang dilakukan dengan cara ini sahajalah sebenarnya dapat mengembalikan keyakinan rakyat kepada keselamatan negara, kerana kita risau tentang isu keselamatan negara yang merupakan di antara elemen terpenting dalam memastikan masyarakat rakyat Malaysia hidup dalam keadaan kepercayaan kepada kedaulatan undang-undang, kepercayaan mereka kepada pihak berkuasa dan sebagainya. Baik Tuan Hanif, untuk tajuk malam hari ini, kontroversi kartel dalam PDRM, tanggungjawab kerajaan untuk selesaikannya. Saya lebih suka untuk mukadimahnya, saya bertanya kepada Tuan Hanif, sebenarnya apakah antara tanggungjawab sesebuah kerajaan terhadap rakyat sesebuah negara itu untuk memastikan rakyat itu berada dalam keadaan selamat, tenteram dan sebagainya. Mungkin itu merupakan pembukaan daripada Tuan Hanif. Silakan Tuan Hanif. Ya, terima kasih Zawazi ya. Pertama sekali, memang mukadimah ataupun soalan awalan ini memang cukup penting untuk kita sama-sama faham. Bukan sahaja berkaitan dengan isu kartel polis ini, tapi secara keseluruhannya. Perkara ini kalau difahami oleh rakyat, maka ia akan membantu untuk memahami segala rentetan peristiwa yang berlaku di negara kita. Nah, bagi saya, dalam mana-mana negara yang terutamanya yang berkonsepkan kepada demokrasi berparlimen dan mengadakan pilihan raya pada tempoh-tempoh tertentu untuk memilih wakil rakyat. Tujuan rakyat memilih wakil rakyat adalah bagi tujuan-tujuan asas urus tadbir negara. Yang pertama, apa maksud kita asas? Yang pertama, semestinya lah untuk bagi tujuan adanya pengangkutan yang biasa. Supaya orang boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat, terutamanya untuk mencari rezeki, mencari pendapatan sebagai seorang rakyat yang bermaruah. Tapi pengangkutan kena diharapkan dan dipertanggungjawabkan kepada mana-mana kerajaan. Kedua, kegunaan utiliti biasa seperti api, air, telekomunikasi dan zaman sekarang ni internet dan sebagainya. Jadi kemudahan asas ni
adalah tanggungjawab kerajaan untuk mengadakannya, untuk menentukannya yang teratur, supaya sekali lagi kemudahan-kemudahan ini boleh digunakan dan pakai sebagai suatu rakyat yang bermaruah di suatu negara yang berdaulat. Yang ketiganya, pendidikan. Kita perlukan tanggungjawab kerajaan untuk mengadakan pendidikan asas. Ini bukan soal sama ada pendidikan itu percuma ke tak percuma, itu tertakluk kepada kekayaan mana-mana negara, maka sama ada yang diberikan percuma atau tidak, tertakluk kepada keadaan itu. Tapi kewujudan pendidikan asas untuk semua peringkat umur adalah satu tanggungjawab kerajaan, supaya rakyat dapat kemudiannya membina ke arah perjalanan ke arah menjadi insan yang berjaya, rakyat yang berjaya di negara itu. Yang keempatnya, selain daripada itu, perubatan. Kita juga memerlukan dan kerajaan bertanggungjawab mengadakan kemudahan perubatan yang asas, supaya rakyat tak mengira kependapatan mereka boleh mendapatkan perkhidmatan perubatan tanpa kesukaran. Dan yang akhir sekali, bagi saya adalah isu keselamatan. Dan di sini menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menentukan keselamatan sama ada dalam negara oleh pihak polis ataupun di sempadan di luar negara, askar, immigration dan custom, semua diselia dan diwujudkan dalam keadaan terbaik supaya rakyat tidak gusar untuk menjalani hidup sebagai rakyat yang bermaruah. Saya tekankan di sini, apa maksud saya rakyat yang bermaruah? Rakyat cuma perlukan kerajaan menyediakan semua 5 perkara yang utama ni. Supaya apa? Supaya rakyat kemudiannya boleh di atas usaha sendiri, dengan izin Allah, di atas kemahuan dia dalam bidang yang dia minati, boleh mencemuri perniagaan atau pekerjaan untuk menjadi rakyat yang berjaya. Itu tanggungjawab seorang rakyat. Rakyat tidak berharap kepada kerajaan dan tidak boleh berharap kepada kerajaan untuk memberi dia wang tunai dari hari ke hari, bulan ke bulan. Itu salah. Tapi dia bertanggungjawab untuk mencari rezeki selagi kerajaan melaksanakan tanggungjawab menyediakan kelima-lima perkara yang asas tadi. Jadi saya pentingnya isu kartel ni jika dilihat dari sudut tanggungjawab kerajaan untuk mewujudkan sistem keselamatan yang teratur. Ya. Baik. Tuan Hanif, kalau kita lihat daripada tarikh pengumuman ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badul baru-baru ini tentang isu kartel polis PDRM ini, daripada pandangan Tuan Hanif sendiri sebagai yang sentiasa berada dalam bidang perundangan dan keselamatan negara, Tuan Hanif, bagaimana yang Tuan Hanif boleh katakan bahawa boleh atau tidak kerajaan kita pada hari ini untuk menyelesaikan isu kartel polis PDRM ini, khususnya yang kita dengar tentang Gan Niki dan sebagainya, skema dan sebagainya yang sangat menggusarkan rakyat pada hari ini. Bagaimana pandangan Tuan Hanif? Baik, secara ringkasnya, ia menjadi kewajipan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Secara biasanya, secara keperluannya, ia menjadi kewajipan untuk selesaikan. Tapi balik kepada soalan saudara Zawazi, adakah kerajaan kita sekarang ni boleh melaksanakan kewajipan untuk menyelesaikannya? Itu satu soalan yang perlu kita analisa dan teliti untuk menjawab mengikut rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Baik. Kenapa saya cakap macam tu, saudara Zawazi? Yang pertamanya, apabila Tan Sri Hamid Badul mengeluarkan kenyataan kewujudan kartel sejak awal bulan Januari yang lalu, dan secara khususnya pada bulan 3, di mana dia senaraikan 3 perkara yang beliau maksudkan isu kartel yang membahayakan polis. Yang pertama, dia mengatakan ada antara mereka cuba membuat kumpulan sama mereka untuk menjadi dan memegang jawatan-jawatan tertinggi, termasuk menentukan siapa yang jadi ketua polis negara. Itu satu. Yang kedua, antara mereka bersekongkol melakukan kesalahan-kesalahan jenayah terancam dengan pihak-pihak penjahat di luar dan mengambil rasuah ataupun imbuhan salah daripada perbuatan itu melalui pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota tertentu.
Yang ketiganya, dia mengatakan ada juga bekas pegawai-pegawai atau anggota-anggota polis yang sudah bersara dan keluar daripada perkhidmatan masih menggunakan pegawai-pegawai dalaman untuk kepentingan peribadi. Jadi ini tiga perkara yang berbeza. Tapi ketiga-tiganya mengakibatkan permasalahan kepada sistem tadbir urus keselamatan polis di Malaysia. Bila dia buat kenyataan tersebut, maka ramai memberi cadangan. Apa kata kalau buat RCI? Apa kata kalau kita panggil SPRan masuk? Apa kata kalau Suruhanjaya Integriti masuk? Dan sebagainya, macam-macam cadangan. Pada masa itu kalau kita ingat, Tan Sri Hamid Bado mengatakan pada 25 Mac bahawa dia akan selesaikan perkara ini secara sendirian mengikut kuasa yang dia ada di bawah undang-undang. Kita sendiri dalam perbincangan pada 21 April telah minta maaf 1 April telah menyatakan bahawa cadangan untuk menyelesaikan secara peribadi boleh, tapi tidak begitu wajar sebab Tan Sri Hamid Bado sendiri terlibat sebagai seorang pengadu dan sebagai seorang mangsa. Jadi bagi tujuan Undang-Undang Natural Justice, keadilan mesti dilihat dinampakkan sepatutnya pihak lain. Pada masa itu, kita telah cadangkan patut dibawa pada Suruhanjaya Pasukan Polis. Apa itu Suruhanjaya Pasukan Polis? Suruhanjaya Pasukan Polis diwujudkan di bawah perlembagaan, bukan undang-undang, perlembagaan. Di bawah perkara 140. Dia dianggotai oleh pengerusinya Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada bekas-bekas pegawai tertinggi yang dilantik oleh Agong untuk merangkumi dan menjadi Suruhanjaya bagi tujuan mengendali perkara yang membabitkan institusi polis. Sama ada keanggotaan, disiplin, tanggungjawab dan sebagainya. Jadi itu sepatutnya adalah yang terbaik. Tetapi interestingly, untuk menjawab secara khusus Saudara Zawazi, interestingly ada beberapa perkara yang berlaku di sini. Yang pertama, pada masa yang sama, kes geng Niki wujud. Ya. Di mana pada 14 April, Ketua Polis Negeri Johor, Datuk Ayub Khan, telah dengan jelas mengatakan kekhawatiran dan kerisauan serta kesedihan beliau bahawa anggota-anggota dan pegawai polis terlibat bersekongkol dengan sindiket jahat geng Niki. Dan sekurang-kurangnya pada masa itu dinyatakan ada 34 pegawai ataupun ahli anggota polis yang disiasat berkaitan perkara ini dan akan diambil tindakan. Pada masa itu pihak akhbar pemberita telah bertanyakan Datuk Ayub bila nak hantar nama tersebut kepada Jabatan Integriti Polis di Bukit Aman. Ini adalah satu jabatan yang mengendalikan siasatan dalaman tentang tata tertib dan tingkah laku anggota. Dan dengan tegas dan betul, Datuk Ayub telah mengatakan saya tidak akan hantar lagi. Sebab apa? Yang pertama dia kata sebab siasatan masih berjalan, belum selesai. Kalau dihantar ke Bukit Aman fail-fail pegawai yang terlibat, ia boleh memudaratkan siasatan di sini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kerana apa yang disiasat adalah jenayah. Bukannya berkaitan dengan soal disiplin semata-mata. Kalau bukti mencukupi untuk membawa pegawai-pegawai dan anggota-anggota itu ke medan keadilan, ke mahkamah jenayah, maka menjadi kewajipan polis seperti Datuk Ayub dan IGP untuk terus membawa mereka ke sana tanpa mengira bahawa mereka adalah rakan sejawatan dalam polis. Jadi kalau dihantar kepada JIPS dan JIPS memulakan siasatan disiplin, ia bercanggah dengan siasatan jenayah. Yang kedua. Dan yang ketiga, bagi saya yang lebih penting, walaupun tidak disentuh oleh Datuk Ayub, tapi telah disentuh oleh Hamid Bado. Pada 15 April, sehari selepas kenyataan Datuk Ayub Khan, Tan Sri Hamid Bado mengatakan ada kes-kes terdahulu di mana JIPS pernah menyapu isu-isu masalah disiplin dan aduan-aduan terhadap pegawai polis ke bawah kapet, so to speak. Makna kata tidak pernah dilakukan dengan betul.
Now, Mhm. kenyataan Tan Sri Hamid Bado ni, 1 hari selepas kenyataan Datuk Ayub tidak akan dihantar kepada JIPS. Ini bermakna ada besar kemungkinan. Nanti kita kena faham. Kita bukan lakukan tohmahan ataupun kita tidak melakukan fitnah. Kita mengupas rentetan peristiwa secara objektif untuk rakyat maklum bahawa isu kartel yang Tan Sri Hamid Bado bangkitkan sejak pertengahan bulan 3 walaupun secara am sejak bulan 1 ya, mungkin besar kemungkinan melibatkan juga pegawai-pegawai di Bukit Aman. Baik. Oleh kerana itulah beliau menyatakan bahawa pernah ada kes-kes JIPS yang tidak pernah diselesaikan. Dan kenapa itulah juga kenapa Datuk Ayub secara betul mengatakan tidak perlu dihantar nama kepada JIPS sekarang ini. Now, kalaulah pegawai-pegawai tertinggi ini terlibat dan kita tidak boleh gunakan JIPS ataupun Jabatan Integriti polis untuk bantu pihak dalam siasatan ini, ke manakah pula perginya masalah ini? JPP memang adalah tempat sepatutnya pergi, tetapi apa yang berlaku berkaitan JPP pun perlu kita kupas. Di mana apabila pada 10 hari bulan April 2021, kita telah digemparkan melalui kenyataan Hamid Bado yang lain, di mana beliau mengatakan bahawa arahan Ketua Polis Negara untuk perpindahan pegawai-pegawai di dalam Jabatan Polis Negara telah tidak dilakukan memandangkan terdapat campur tangan arahan pihak tertentu. Secara terkejutnya, pada 12 April 2021, Datuk Hamzah Zainuddin telah keluarkan kenyataan untuk mengatakan bahawa sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau merupakan pengerusi JPP iaitu SPP iaitu Suruhanjaya Pasukan Polis, dan oleh itu beliau mengatasi kuasa polis KPN berkaitan dengan perpindahan pegawai. Walaupun dia tak mengaku secara direct bahawa dia terlibat dalam memberi arahan, tapi kenapakah perlunya Hamzah Zainuddin membuat kenyataan tersebut bahawa kedudukan dia sebagai pengerusi SPP tinggi daripada KPN? Apa tujuan buat kenyataan tersebut? Bukankah itu secara tak langsung adalah pengakuan beliau bahawa dia campur tangan dalam urusan perpindahan? Saya perlu rakyat faham di sini secara perundangannya. Politik kita tolak tepi. Secara perundangannya memang betul Menteri Dalam Negeri adalah pengerusi SPP. Tetapi dia menjadi ketua ataupun di atas Ketua Polis Negara dalam mesyuarat SPP, dalam organisasi SPP. Dia tidak memakai topi pengerusi SPP dan bertugas sebagai menteri. Tidak boleh. Faham tak? Faham. Maksudnya, kalaulah dia tak puas hati dengan arahan pindahan pegawai oleh Tan Sri Hamid Bado, maka dia sepatutnya sebagai pengerusi SPP panggil mesyuarat. Bangkitkan benda itu dalam mesyuarat. Dan apa-apa keputusan SPP boleh mengatasi KPN, tapi perlu melalui arahan daripada Sekretariat SPP, bukan daripada pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan tidak boleh melalui setiausaha politik jika perkara itu berlaku. Jadi ini rakyat kena faham, dan menteri pun kena faham. Menteri tak boleh sekerat dia betul, sekerat salah untuk mengatakan dia berkuasa sebagai pengerusi SPP di atas KPN, betul. Tapi yang salahnya bukan selama-lamanya. Cuma kalau beliau bermesyuarat, SPP bermesyuarat, masa itu kedudukan pengerusi mengatasi KPN. Bukan di luar SPP. Jangan pandai-pandai mana-mana menteri tak faham tanggungjawab mereka di bawah perlembagaan dan memberi kecelaruan. Jadi kalau misal kata ada campur tangan oleh Hamzah Zainuddin berkaitan perpindahan pegawai yang dibuat di luar daripada mesyuarat SPP,
di luar daripada arahan Sekretari SPP, itu adalah salah. Hamzah Zainuddin patut tahu itu adalah penyalahgunaan kuasa yang salah. Kalau dia tak tahu, kita ajar kali ketiga. Itu adalah salah Hamzah Zainuddin. Awak bersalah menyalahgunakan topi pengerusi SPP melalui topi Menteri Dalam Negeri dalam campur tangan di luar daripada mesyuarat SPP ataupun Sekretari SPP. Itu salah. Salah tetap salah. Politik kena di bawah undang-undang. Selalu kita bincang di bawah rencana ini. Jadi balik kepada persoalan awak. Macam mana nak selesaikan? So kalau SPP pun menterinya tidak orang kata apa ni melaksana tugas secara betul daripada runtutan itu, bolehkah kita harap SPP melaksanakan tugas ini? Satu lagi persoalan yang muncul berkaitan perkataan SPP ini adalah seperti berikut. Apabila kita mencadangkan dan kita setuju pada peringkat awal kata Hamzah Zainuddin supaya Hamid Badu menghantar masalah kartel ini kepada SPP, kenapa sampai sekarang Hamzah Zainuddin dan SPP tidak meminta isu kartel dibawa kepada SPP? Kenapa diam? Bukan nampaknya dia lebih berminat. Ya saya. Nampaknya dia lebih berminat kepada campur tangan untuk pemindahan pegawai daripada menguruskan benda. Itu persepsi seperti itu tidak boleh dinafikan. Sebab on one hand awak mengatakan saya pengerusi SPP. Kenapalah tak panggil? Dah dekat 23 hari bulan April, seminggu lagi nak habis April, tak panggil langsung file kartel untuk diselesaikan oleh SPP. Tapi apabila kita melihat komen-komen daripada Hamid Badu dan juga kenyataan daripada Datuk Ayub Khan. Nampaknya baik jugalah SPP tidak diterima, tidak dihantar fail tersebut. Sebab kita khawatir apabila dihantar, mungkin yang menduduki SPP antara mereka, ni bukan tohmahan ya, ini bukan fitnah, antara mereka adalah pegawai-pegawai yang telah bersara. Dan mungkin pegawai-pegawai itu yang dimaksudkan Hamid Badu yang menyalahgunakan perkhidmatan SPDRM untuk kegunaan sendiri. Jadi dah cacah barba dah ni. Kalau bulan puasa orang kata bubuk lambuk, dah hancur dah. Ya. Jadi siapa yang boleh selesaikan? Dan sampai ke hari ni, saya kena sentuh benda ni saudara Zaman. Sampai ke hari ni seorang Perdana Menteri yang bergelar Perdana Menteri tidak langsung keluarkan satu kenyataan sekalipun berkaitan dengan isu keselamatan negara dan isu PDRM. Kenapa jadi bisu? Ini tanggungjawab kerajaan. Rakyat kena faham ya. Bukan kita minta atau bukan kita sarankan kerajaan boleh salah campur urusan polis. Salah campur tak boleh. Tapi kena campur untuk selesaikan masalah. Sebab itu tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan sistem pelaksanaan undang-undang yang lengkap dan baik. Jangan pula kata kita suruh Muhyiddin campur tangan. Tidak. Kita suruh Muhyiddin gunakan tanggungjawab sebagai kerajaan dan Perdana Menteri untuk tentukan Tan Sri Hamid Badu, Ayub Khan dan pegawai-pegawai lain yang berintegriti mempunyai lorongan dan laluan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, apa guna adanya kerajaan yang tidak boleh melaksanakan salah satu daripada 5 kepentingan atau keperluan asas rakyat? Apa guna? Sebab itulah pernah kita bangkitkan ya, sebelum mungkin saudara Zawazi ada soalan lanjut, saya perlu tamatkan jawapan saya di sini berkaitan siapa yang boleh selesaikan. Oleh kerana itulah, memandangkan kita sudah berada dalam darurat yang diminta oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Bukan orang lain suruh minta. Dia sendiri minta. Bila dah darurat, dia pegang kuasa eksekutif di bawah Seksyen 11. Dan kalau sekarang, selain daripada masalah-masalah lain yang rakyat sedang merungut tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan dan Perdana Menteri, maka saya syorkan, bukan syorkan, saya tegaskan
kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan hormat serah balik kuasa eksekutif semasa darurat kepada YDPA supaya YDPA boleh melantik jawatan kuasa penasihat yang mengandungi orang-orang yang berpengalaman, yang dihormati rakyat, negarawan-negarawan yang tiada mempunyai minat politik sama sekali sekarang ni untuk membantu menasihati dan menyelesaikan segala urus tadbir negara termasuk isu kartel polis. Baik. Terima kasih Tuan Hanif. Tuan Hanif, kalau kita lihat dari segi dari pembacaan saya sendiri, dilihat bahawa geng Niki dikatakan telah beroperasi sejak tahun 2014. Ini bermaksud lebih 6 tahun mereka melakukan jenayah secara terancang ini. Apabila jenayah ini terdedah ataupun terkantoi, maka rakyat mulalah mempunyai pelbagai andaian dan persepsi kepada pihak berkuasa, terutamanya Polis Diraja Malaysia. Apatah lagi apabila pendedahan yang berlaku oleh Ketua Polis Negara sendiri tentang apa yang berlaku di dalam pasukan berkenaan. Baik, adakah salah sekiranya rakyat merasakan bahawa kepercayaan mereka kepada pasukan keselamatan negara yang sepatutnya menjaga keselamatan negara ini kian pudar apabila berlakunya perkara-perkara ini, kerana apabila lebih 6 tahun perkara ini disembunyikan, sedangkan di dalam itu wujudnya kata-kata polis sendiri. Perbetulkan saya kalau saya tersilap. Bagaimana pandangan Tuan Hanif? Tepat sekali apa yang dirumuskan tadi berkaitan dengan pandangan rakyat di luar. Bila perkara seperti ini berlaku, kita tidak boleh nafikan persepsi rakyat adalah mereka hilang kepercayaan kepada sistem keselamatan, apatah lagi bila dikatakan benda itu berlaku bertahun-tahun dulu. Tapi pada masa yang sama, saya sarankan kepada rakyat kita di luar, jangan terlampau gopoh untuk menyalahkan keseluruhan pasukan Polis Diraja Malaysia. Sebab apa yang berlaku ni, walaupun bahaya dan mencemarkan nama polis, tapi adalah segolongan kecil pegawai-pegawai tinggi dan anggota polis. Bagi saya yakin 99% pegawai polis, jika tidak lebih, sekurang-kurangnya 99% pegawai polis masih berintegriti, masih berdisiplin melakukan tugas dan masih bertanggungjawab. Masakan, kalau tidak masakan kita ada kes-kes pembunuhan, kes-kes roboh, kes-kes rompakan, kes-kes gangguan yang terus-menerus diselesaikan oleh kesemua anggota polis dan pegawai polis yang berintegriti ini. Jadi jangan disebabkan nila setitik walaupun titik tu memang cukup bahaya, sebahaya coronavirus, jangan disebabkan nila titik ni kita salahkan semua mereka. Jangan kita jatuhkan moral mereka. Marilah kita masih hormat mereka. Jangan lupa panas, terik, hujan, basah, mereka masih berada di tengah jalan, terutamanya sejak setahun ini sebagai frontliner dalam coronavirus ni. Adakah mereka boleh disoalkan sebagai tidak berintegriti? Saya minta maaf, saya tak boleh setuju. Mereka inilah contoh terbaik rakyat yang baik. Tapi pegawai-pegawai yang durjana, sama ada bekas pegawai ataupun masih bertugas, mereka ni adalah syaitan-syaitan yang walaupun patut diikat bulan puasa, kita patut ikat terus sampai ke kiamat. Itu dua perbezaan dia, Saudara Zawazi. Memang persepsi kita mungkin dah hilang keyakinan, tapi jangan sampai tahap kita tidak hormat pegawai-pegawai yang masih berintegriti sebanyak sekurang-kurangnya 99%. Baik, jadi bagaimana Tuan Hanif untuk kita kembalikan, berdasarkan perbincangan kita daripada awal tadi, bagaimana sebenarnya untuk kita, saya faham itu adalah tanggungjawab kerajaan dalam memastikan pengembalian kepercayaan rakyat, tetapi mungkin ada sedikit carangan daripada Tuan Hanif, bagaimana kita nak mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap integriti PDRM itu sendiri berdasarkan kepada apa yang telah berlaku beberapa minggu ini. Silakan. Ya. Bagi saya pertama sekali, rakyat seperti kita ni, saudara-saudara seperti awak dan saya, kita kena bincang dan bangkitkan kesedaran ini kepada rakyat. Rakyat perlu menuntut, rakyat perlu bersuara. Sebab sekarang ni SPP mungkin tidak dapat berfungsi di atas rentetan peristiwa yang kita telah huraikan tadi. Menteri Dalam Negeri pun secara tak langsung telah menunjukkan beliau mungkin telah menampilkan kepentingan berkonflik. Mungkin
Ya. Ketiganya, chief iaitu Jabatan Dalaman pun telah dikatakan pernah tidak melaksanakan tugasan-tugasan dengan betul. Dan ke mana mereka nak pergi? Perdana Menteri masih berdiam. Jadi bagi saya lah, sudah tiba masanya ini diambil peranan oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Now, rakyat kena faham, bukan kita kata Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong dalam setiap keadaan bertanggungjawab untuk mentadbir urus negara. Tidak. Itu dilakukan melalui kerajaan. Tapi sejak 11 Januari 2021, apabila kerajaan meminta Agong untuk meletakkan negara kita di bawah darurat dan di bawah perlembagaan dan undang-undang, kuasa kerajaan iaitu kuasa eksekutif balik kepada YDPA mulai 11 Januari. Tetapi apa yang berlaku adalah pada hari yang sama Muhyiddin Yassin telah mengambil balik kuasa eksekutif semasa darurat di bawah kerajaannya melalui Seksyen 11 Ordinan Nombor 1 bertarikh 11 Januari 2021. Jadi cara penyelesaian perkara ini seperti mana penyelesaian berkaitan dengan masalah-masalah politik lain yang kita bincang, Agong wajar untuk batalkan kuasa eksekutif di tangan kerajaan. Ambil balik. Ambil balik. Nombor 2, wujudkan jawatan kuasa penasihat diraja. Yang ketiga, minta jawatan kuasa penasihat diraja untuk memberi cadangan penyelesaian isu kartel polis dan segala langkah-langkah awalan, langkah pertengahan dan langkah muktamad yang boleh diambil. Dan lakukan pembetulan dan perbaikan ini semasa kita masih lagi dalam darurat. Supaya pihak politik, ahli politik yang sentiasa mempunyai kepentingan mereka dan agenda politik mereka sendiri tidak berkuasa, terlumpuh daripada mengacau ganggu sistem keselamatan seperti polis sekarang ini. Pada masa ini, Saudara Zawazi, saya ingin nak nyatakan ada mungkin Saudara Zawazi sendiri telah pun serempak dengan komen-komen di Facebook dan WhatsApp yang memetik kononnya Akta Polis Seksyen 15 yang mengatakan di bawah akta tersebut kononnya, ni pahaman orang ya, mana-mana pegawai polis atau anggota polis tidak boleh meletakkan jawatan, tidak boleh bersara semasa perang atau darurat, maka mereka mengatakan jadi Tan Sri Hamid Badu pun tak bolehlah berhenti. Pernah dengar tak statement ni? Sebab saya banyak dapat soalan ni dalam WhatsApp saya. Biar saya nyatakan, seksyen tersebut tidak terpakai kepada Tan Sri Hamid Badu. Baik. Kerana sebabnya? Apa? Perkataan yang tertera pada Seksyen 15, dia terpakai terhadap semua pegawai polis yang dikatakan tidak boleh bersara. Kalau dia ada hak bersara, dia tidak boleh sara. Kalau dia ada hak letak jawatan, dia tidak boleh letak jawatan. Now, Tan Sri Hamid Badu, kontrak dilantik 2 tahun yang akan tamat tak silap saya pertengahan ataupun bulan 8 tahun 2021. Dia bukan dalam sistem jawatan awam, dia dalam kontrak. So apa yang akan berlaku pada tarikh tamat kontrak? Kontrak itu tertamat disebabkan datangnya tempoh tamat. Bukan sebab Hamid Badu nak bersara, bukan sebab Hamid Badu letak jawatan. Jadi Seksyen 15 tidak menghalang penamatan kontrak tersebut. Cuma oleh kerana demikianlah saya sarankan kepada kerajaan seperti yang kita lakukan tempoh hari, supaya kerajaan sama ada di bawah Tan Sri Muhyiddin sekarang ataupun mungkin insya-Allah secepat mungkin diambil balik oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong, mereka hendaklah lanjutkan tempoh kontrak Tan Sri Hamid Badu sekurang-kurangnya untuk tempoh setahun lagi. Kerana apa? Sebab isu kartel dan isu geng-geng Niki ke Noki ke Noti ke perlu diselesaikan sebelum kita lantik seorang IGP, Ketua Polis Negara baru. Sebab kita perlu yakin Ketua Polis Negara baru ini bukan terlibat dalam geng-geng kartel yang cuba naik tangga memegang jawatan untuk niat jahat. Jadi kita kena make sure tidak kita cemari dengan membiarkan Tan Sri Hamid Omar
dilepaskan kerana tamat kontrak dan kemudian Ambil Bado. Ambil Bado, ya. Jadi oleh itulah saya harap dengan jawapan itu pun dapat membantu rakyat di luar memahami betul ke di bawah Seksyen 15 Hamid Bado tidak boleh berhenti. Jawapannya tidak. Hamid Bado bukan nak berhenti, bukan nak bersara, tapi tidak ada pilihan sebab kontrak mati. Jadi pilihannya ada kerajaan sendiri perlu lanjutkan menyambung kontrak dia. Ya, menyambung kontrak. Baik, Tuan Hanif, dalam masa yang ada, saya sebagaimana yang telah pun dikatakan Tuan Hanif sebentar tadi bahawa kata dalam PDRM ini ada tiga jenayah utama yang dilakukan, iaitu kumpulan sesama mereka yang memastikan mereka akan dapat meneruskan aktiviti kotor mereka. Yang kedua, bersekongkol dengan jenayah terancang, rasuah dan sebagainya. Yang ketiga, mereka yang telah membesara daripada dunia kepolisan tetapi masih ada pengaruh untuk mempengaruhi orang dalaman untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin bertanya, dari segi perundangan Tuan Hanif, mereka yang telah membesara dalam bidang kepolisan tetapi masih menggunakan pengaruh mereka untuk menentukan hala tuju dalam dunia kepolisan ataupun dalam PDRM itu sendiri, dari segi perundangan dikira bagaimana? Kesalahan itu kesalahan yang bagaimana? Dan tindakan bagaimana yang boleh dilakukan, diambil kepada mereka? Ya, terima kasih atas soalan tersebut. Kalau misal kata penglibatan salah ini adalah untuk meminta anggota-anggota sedia ada membantu membuat jenayah, maka itu adalah jenayah. Baik. Jadi bekas-bekas pegawai polis ni walaupun memegang jawatan apa sekalipun boleh dituduh di mahkamah. Makna kata yang bahasa mudah yang untuk rakyat faham, boleh ditangkap 3 hari, dikenakan baju, reman dan duduk di dalam lokap untuk siasatan. Walaupun mungkin dia pegawai tertinggi PDRM, jika ada. So, jenayah masih boleh diambil terhadap mereka. Bukan saja terhadap mereka. Macam mana yang Tan Sri Hamid Bado dan Datuk Ayub Khan kata, diambil dan disiasat untuk diambil terhadap pegawai-pegawai sekarang ini yang masih bertugas. Mereka tidak imun. Mereka tidak kebal daripada tindakan jenayah. Kalau mereka tak kebal, apatah lagi mereka yang dah bersara. Baik, Tuan Hanif, saya ambil satu soalan daripada sahabat kita daripada Facebook, Rishandi Latif. Soalannya, Tuan Hanif, adakah ataupun sepatunyakah pengerusi SPP dilantik di kalangan kerabat istana bagi mewakili YDPA agar tidak timbul penyalahgunaan kuasa dan campur tangan menteri yang berkaitan dalam hal ehwal pentadbiran polis? Satu soalan yang bagus sebab dalam menjawab soalan ni saya perlu sentuh satu lagi isu. Ramai di luar mengatakan bahawa SPP ni tak berfungsi. Dan sejak beberapa tahun lalu cadangkan Suruhanjaya lain pula, IPCMC dan sebagainya. Secara ringkas saya telah mengatakan saya tak setuju dengan penubuhan mana-mana Suruhanjaya lain. Sama ada untuk polis ataupun SPRM atau sesiapa sahaja. Sebab apa tahu? Sebab di bawah perlembagaan, masa kita merdeka, sudah diwujudkan Suruhanjaya berkenaan. Yang menjadi masalah bukannya Suruhanjaya. Yang menjadi masalah adalah orang yang menganggotai Suruhanjaya. Kalau orang yang menganggotai Suruhanjaya tidak tahu buat kerja mereka, jadi Pak Bodek membuat benda-benda yang salah dan dilantik untuk kepentingan kerajaan ataupun kepentingan pihak-pihak tertentu, maka mereka ini wajib dibuang. Dan suatu Suruhanjaya baru dengan anggota-anggota yang baru yang lebih berteladan, yang lebih dipercayai dilantik. Perkara-perkara ini perlu dikaji oleh pejabat dan istana YDPA. Bolehkah mereka sekarang ini dengan berleluasannya masalah ini seringkali bersetuju dengan cadangan daripada kerajaan ataupun menteri dalam pelantikan ahli-ahli Suruhanjaya. Tak kisahlah Suruhanjaya Pilihan Raya ke, Suruhanjaya pencegahan SPRM ke, Suruhanjaya Polis ke, tentera ke. Dan perkara itu perlu dibuat pindaan kalau perlu di dalam perlembagaan. Tapi sekiranya mana-mana anggota sekarang ini diyakini bersubahat, maka Bawah Duli yang di-Pertuan Agong boleh terus memecat mereka. Dan itu patut dilakukan dalam negara kita dalam semua bidang. Tindakan tegas perlu diambil supaya semua pihak sedar mereka tidak boleh tidur pada jawatan yang mereka tidak ada hak kerana tidak langsung berfungsi.
Tapi masalahnya yang dapat tuhmahan dan sindiran adalah Suruhanjaya. Sedangkan Suruhanjaya itulah perkara yang betul, yang wujud di bawah perlembagaan, yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab membuat segala yang perlu. Tapi masalahnya adalah bukan Suruhanjaya entiti itu, orang yang menganggotai Suruhanjaya tersebut, yang tak layak, yang bacol. Mereka ini patut dibuang. Saya harap saya telah jawab. Tak perlu kita memilih orang yang rapat dengan Agong. Nanti jadi isu pula kata Agong memegang Suruhanjaya. Tak perlu kita melantik orang yang rapat dengan kerajaan ataupun siapa saja. Pilih sesiapa yang pada zaman itu dalam pandangan entiti tersebut boleh menasihatkan kepada Agong, inilah calon-calon terbaik. Itu caranya. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Tuan Hanif, mungkin Tuan Hanif boleh simpulkan perbincangan kita pada hari ini, kontroversi kartel dalam PDRM, tanggungjawab kerajaan untuk menyelesaikannya. Silakan Tuan Hanif. Baik, secara rumusannya lah ya. Apabila suatu tanggungjawab asas yang penting, keselamatan pun kerajaan sememangnya tidak dapat selesaikan dan Perdana Menteri masih berdiam diri. Begitu juga kita tahu dan kita telah bincang tentang permasalahan isu-isu politik, isu-isu kesihatan, isu-isu keuangan, ekonomi, dan yang lebih buruk adalah hari ke hari berlakunya adegan-adegan dan drama-drama antara dua darjat. Bagi saya, sudah tiba masanya bahawa kerajaan ini telah membuktikan melampaui keraguan munasabah bahawa kerajaan ini tidak boleh berfungsi kan kuasa eksekutifnya. Jadi secara terhormat, saya berharap pada malam ini selepas berdoa, selepas selesainya sembahyang tarawih, Tan Sri Muhyiddin Yassin pergilah serah balik kuasa eksekutif. Saya tak kata serah balik Perdana Menteri dan sebagainya. Sila faham perlembagaan dan undang-undang. Serah balik kuasa eksekutif. Tapi kalau nak serah balik Perdana Menteri pun lagi molek, lagi cantik. Supaya Agong boleh terus lakukan apa yang perlu dan negara boleh ditadbir oleh pihak yang lebih berwibawa, yang lebih berkelayakan, yang lebih nampak positif. Ya, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Hanif untuk perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih pada penonton atas perhatian yang anda berikan dan juga terima kasih sahabat kita Rishandi Latif untuk soalan yang diberikan. Semoga terjawab soalan daripada Tuan Hanif tadi. Banyak di antara yang dapat kita ketahui daripada apa yang telah dikongsi oleh Tuan Hanif pada hari ini dan pastinya juga kita sebagai rakyat Malaysia mengharapkan semoga integriti Polis Diraja Malaysia terus dipertahankan dan diperkukuhkan dan pastinya kami sebagai rakyat ingin berada dalam keadaan yang selamat berada dalam negara kita Malaysia ini dan pastinya juga kami mengharapkan pihak-pihak tertentu yang sewajarnya mengambil tindakan untuk memastikan selesainya kontroversi kata dalam PDRM ini dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Hanif tadi, kalau sekiranya kerajaan hari ini dilihat sebagai tidak berfungsi ataupun gagal berfungsi untuk menyelesaikannya, maka adalah seelok-eloknya mereka menyerahkan kuasa eksekutif kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik, itu saja untuk hari ini. Sedikit saja, saudara-saudara. Ya, boleh. Silakan. Minta maaf. Saya nak ambil kesempatan ni, saudara-saudara, untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada Tan Sri Hamid Baddoe, begitu juga Datuk Ayub Khan dan kesemua pasukan-pasukan di bawah mereka yang sedang menjalankan siasatan kartel, juga kes geng Niki dan sebagainya. Kami, rakyat Malaysia di belakang anda. Jangan khawatir. Segala benda yang betul dan yang tepat, insya-Allah kami akan sokong dan kami akan terus melakukan apa yang boleh untuk bantu anda setakat mana kami mampu. Terima kasih. Dan saya yakin ucapan terima kasih daripada Tuan Hanif itu merupakan mewakili seluruh rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia sebenarnya sangat impress dengan Ketua Polis Negara pada hari ini yang berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa keselamatan negara akan terus terjaga dan juga mereka yang menjadi nila kepada susu sebelanga itu akan terus diambil tindakan dan
agak menarik apabila membaca kenyataan daripada Ayub Khan yang mengatakan bahawa buang sahaja mereka yang mendatangkan masalah, ramai lagi yang nak jadi anggota polis. Itu sangat menarik sebenarnya. Baik, terima kasih Tuan Hanif sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa pada hari yang akan datang, insyaAllah minggu depan kalau ada rezeki. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berbuka puasa kami ucapkan kepada anda semua. Salam syukur, salam kemaafan daripada saya dan juga penerbit Miss Tata Ali dan juga kru yang terlibat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih Tuan Hanif. Sama. Terima kasih kembali.